Saya dah nyatakan benda ni awal dahulu. Bahawa ada ahli parlimen PAS yang telah berjumpa dengan wakil UMNO untuk menyatakan sokongan. Sehingga tuan-tuan baru-baru ini PAS sendiri mengatakan, ingat bai'ah kita. Bai'ah apa tuan-tuan? Siapa yang pergi meninggalkan Parti Perjuangan PAS, maka dia telah menceraikan isterinya. Itulah ekstremisme dalam agama. Sanggup menggadaikan isteri sendiri. Apa kena mengena bini dia orang sanggup gadai bini sendiri demi politik, tuan-tuan. Orang macam ni yang tuan-tuan nak angkat jadi pemimpin. Gadai bini sendiri, gadai. Seolah bini dia orang ni tak ada nilai. Isteri mereka ni tak ada nilai, tuan-tuan. Gadai demi politik. Kalau sokong, jatuh talak, cerai. Tapi saya boleh bagi satu petua lah pada orang PAS yang mana dah angkat sumpah. Boleh pergi ke Perlis tidak mengiktiraf talak tersebut. Kan? Perlis tidak mengiktiraf talak tersebut. And cerai taklik. Perlis tidak diiktiraf cerai disebabkan oleh politik, itu Perlis tak iktiraf. So ada cara. Jadi saya nasihatkan kepada yang melompat tu, boleh tak cerai, tak jatuh cerai, tak jatuh talak, jangan risau. Sebab apa? Sebab objektif mereka nak jatuh talak itu bukan sebab kerana kebatilan. Tapi saya nak bagi tahu, saya dah ceritakan sebelum ini. Pertemuan asal dia sebenarnya di antara pemimpin Bersatu dan juga pemimpin PAS, bukan pemimpin, ahli parlimen PAS yang berjumpa dengan wakil UMNO untuk menyatakan sokongan kepada kerajaan. Cuma mereka tak boleh lompat, tetapi mereka boleh menyatakan sokongan. Bersatu tak ada isu. Dia tak sign apa-apa dokumen, dia tak mengatakan apa-apa, dia cuma kata kami sokong. Nak pecat, tak ada masalah. Tetapi PAS sekarang ini beberapa ahli mereka, sekurang-kurangnya seorang yang saya tahu by name, tak berani dia, saya tahu by name, tapi tak berani. Kerana ada sumpah laknat tersebut. Bukan sumpah, tapi orang kata cerai. Akan jatuh talak jatuh kalau sekiranya dia menyatakan sokongan kepada selain daripada PAS. Ini permainan geng-geng PAS ni, tuan-tuan. Bukan calang-calang. Bini ditawarkan je. Ui, teruk. Sekurang-kurangnya kami ni letak 10 juta. Kan? Sekurang-kurangnya kami letak 10 juta. Kita tak main peribadi-peribadi ni. Kita tak nak letak hal peribadi itu sebagai taruhan kita dalam politik. Itu bukan permainan kita. Baik. Habis. Menarik yang baru ni, tuan-tuan. Tolong share, tuan-tuan. 60 share. Tolong tap-tap lah. Perwakilan Amanah Johor tuntut kerusi Dun Puteri Wangsa agar kekal menjadi milik Amanah. Amanah digesa menuntut kembali kerusi Dun Puteri Wangsa milik parti itu yang diserahkan kepada Parti Muda pada Johor 12 Mac 2022. Kesalahan tersebut dibuatkan perwakilan Amanah Negeri Johor Muhammad Zuhan Zain yang mahu pimpinan mempertimbangkan semula kerusi tersebut yang kini disandang pemangku Presiden Muda Amirah Aisyah. Amanah Johor menuntut agar Puteri Wangsa yang dipinjamkan kepada muda sebelum ini dikembalikan, diletakkan sebagai status quo agar tidak dituntut oleh rakan-rakan daripada parti komponen lain. Kita beri kerusi itu atas dasar setia kawan untuk membentuk koalisi dalam perayaan tersebut dan muda memenangi kerusi tersebut dengan bantuan rakan-rakan daripada PH. Jawapan mudah saya ialah begini. Kita dah menegur Amanah. Mula-mula memang kita bersengketa dengan kerusi tersebut. Sepatutnya yang bertanding yang kita letakkan dan dah bekerja di situ adalah Puan Napsiah. Puan Napsiah memang orang Puteri Wangsa dan dia dah bekerja kat situ. Okay? Tetapi kemudian bila masuk PRN, berlaku pertikaian. Amanah nak kerusi tu. Sebab kerusi tu katanya sebelum ini PAS menang. Katanya. So, kita kata tak, tempat tu kita PAS dah menang, PAS menang lah. Kita kena negotiate. Bila negotiate, kita nak kerusi tu, Amanah nak kerusi tu. Akhirnya dah lama, last minute, masa nak pertandingan, kita kata tak apalah. Demi setia kawan kita
Kita runding, kita bagi amanah Puteriwangsa, Napsiah dapat kempas. Kita kata dah bagi Puteriwangsa ni, boleh menang ni, kita dah buat kerja bertahun-tahun kat sini, boleh menang. Jangan bagi pada muda. Dia bagi dekat muda, tuan-tuan. Dia kata tadi atas dasar semangat setia kawan. Apa setia kawannya? Muda pada masa itu langgar kita. The only party yang pada masa itu nakkan muda amanah je. PKR tak nak muda pun. Amanah langgar kerusi PKR. Kita kata amanah pula. Muda langgar kerusi PKR. Muda khianat pada kita pada waktu itu. Kita kata jangan bagi kerusi itu pada muda. Kenapa bagi kerusi pada muda? In fact, saya jumpa dengan Faiz Fazil dekat airport. Saya kata kenapa bagi kerusi pada muda? Dah lah kita gaduh pasal kerusi tu. Bila kami bagi pada kamu, you give grade A punya kerusi pada muda dan dia menang. Kita tahu kerusi tu boleh menang. Kamu bagi pada muda. And tiba-tiba sekarang ini, kita kena minta balik kerusi Puteriwangsa tu. No way, Jose. Of course, ini keputusan Presiden. Saya hanya menyuarakan pandangan saya. Bagi saya, kita dah bagi amanah kerusi tersebut. Kita dah letak amanah mendapat kerusi tersebut. Punyalah dulu saya pertikaikan benda ini sampai saya kena maki dengan orang mana. Saya rasa ni lepas ni saya kena lagi ni. But I don't care. Kita kata kita dah bagi kamu kerusi tu. Kamu dah dapat peluang. Kamu yang lepaskan. Kamu yang lepaskan peluang itu. So therefore, kenapa nak bagi lagi? Soalan kita, apa justifikasi nak bagi lagi? Bagi saya tak perlu dah. Itu bukan kerusi amanah lagi dan amanah tak boleh kata itu kerusi dia. Dia tak pernah bertanding pun di situ. Dia let go the rights. Dan bila dia sudah let go the rights kepada muda, therefore dia tidak ada hak lagi menuntut kerusi tersebut. Sepatutnya kerusi itu kembali kepada meja rundingan. Sekarang ini tinggal amanah atau DAP. DAP memang takkan dapat. PKR atau DAP. DAP memang takkan dapatnya. Maka PKR layak untuk mendapat kerusi tersebut. For me, it should be given to the rightful owner all along. Kerja tu dah dibuat lama, tuan-tuan. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni baik sangat. Saya malah nak sebut reshuffle kabinet ni, tapi baik sangat. Baik tak bertempat. Lepas ni tak payahlah nak baik nak ke tempat tu. Orang PKR nak marah saya, sila. Orang amanah nak marah saya, sila. I'm saying the right thing. Saya berkata yang benar, tuan-tuan. Bukan masalah amanah tak akan menang. Boleh menang. Tetapi kita dah bagi sebelum ini. Gaduh kita pada masa tu, ingat tak? Jangan buat-buat lupa. Kita gaduh masa tu demi kerusi Puteriwangsa. Bila kamu dah dapat, kamu serah pada muda yang memang pada ketika itu khianat pada kita, tuan-tuan. Punyalah kita orang tepuk dahi. Sama cerita ni. Ni cerita PAS lah. Right? Cerita orang PAS. PAS takkan sokong kerajaan persekutuan, tegas naib presiden. Marah. PAS menegaskan pendiriannya menolak sebarang usaha yang dibuat Perdana Menteri untuk mendapat sokongan pembangkang dan meningkatkan majoriti di Dewan Rakyat. Naib Presiden Idris Ahmad berkata PAS dan PN akan terus menjadi payung kepada orang Melayu di Malaysia. Terima kasih kerana mengiktiraf kualiti PAS. Namun PAS tidak akan bersama dengan kerajaan perpaduan yang retak menanti belah ini, katanya. Idris membangkitkan usaha Anwar untuk menarik sokongan pembangkang serta laporan berkenaan usaha pendamaian yang digerakkan Pertubuhan Islam Antarabangsa. Mungkin ramai yang bingung mengapa Anwar, meskipun dari sudut jumlahnya telah mencapai majoriti 2/3, namun pagi, petang, siang, malam bekerja keras untuk menarik sokongan bersama dalam kerajaan perpaduan, katanya. Pada Selasa lalu, FMT memetik sumber yang mendakwa Presiden PAS menolak usaha perdamaian dengan Anwar yang digerakkan Ikhwanul Muslimin 2 bulan setelah Anwar menjadi Perdana Menteri. Menurut sumber itu, wakil pertubuhan itu datang ke Malaysia 2 kali mempertemukan Hadi dan Anwar tetapi tidak berjaya. Mengulas selanjut, Idris dan juga Ahli Bukit Gantang mendakwa usaha menarik PAS antara pentadbiran Anwar tiada wow factor yang selalu menyusuli pelantikan Perdana Menteri baru. Apa tidaknya, semua agenda reformasi dan hentam kerajaan waktu menjadi pembangkang dilanggarnya. Mereka buat apa yang mereka hentam lunyai kerajaan sebelum ini, sekarang sudah terang lagi bersuluh, katanya. Baik. Saya nak ulas bab ni.
Memang pada peringkat awal dahulu ada wakil Ikhwan Muslimin. Siapa tak tahu Ikhwan Muslimin, dia adalah satu gerakan Islam yang datang berjumpa dengan Hadi Awang dan datang berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dua organisasi besar iaitu PAS di bawah Hadi dan juga ABIM di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua-duanya adalah organisasi yang orang kata apa, at least sekurang-kurangnya bukan terpanah tetapi ada terpalit dengan fikrah daripada Ikhwan Muslimin. Okay, itu yang kita kena faham. So, wakil Ikhwan ada datang. Ini masa awal dulu, masa penubuhan kerajaan. 2 kali supaya didamaikan, supaya ada berlaku di mana kerajaan campuran. Ini bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ulang. Ini bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu peristiwa tersebut. Saya tahu dia berlaku. Dan saya tahu kat mana peristiwa itu berlaku. Pertemuan itu memang ada. Kita tak menafikan. Tetapi itu bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bila naik Presiden PAS ini, konon-kononnya kata bahawa PAS tak akan sokong kerajaan persekutuan. Orang Ikhwan datang jumpa dengan Hadi, minta ada pertemuan. Bukan pertemuan itu Anwar suruh Ikhwan datang jumpa Hadi. Tak. Pertemuan itu memang Ikhwan yang pergi jumpa kedua-duanya dan minta supaya mereka bergabung menjadi sebuah kerajaan. Tetapi Hadi menolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, saya tidak ada apa-apa masalah. Tetapi Hadi Awang yang menolak pada peringkat awal. Ini sebelum ada cerita nak apa orang kata bentuk kerajaan, YDPA semua ni belum ada. Tetapi dah menang dah pada waktu itu, PAS pun menang. PAS sendiri yang tolak. So sebenarnya tak ada. Dan bila dia kata seolah-olah cerita naib presiden tadi, Anwar yang terhegeh-hegeh nak cari kami. Anwar yang nak cari kami ni. Nampaknya sebab apa? Mereka retak menunggu belah. Tuan-tuan, dia cerita kita retak menunggu belah, tetapi 5 orang-orang dia lompat kat kita. Siapa yang retak menunggu belah? So, siapa yang kena kencing ni, tuan-tuan? Siapa yang cakap cukup jumlah, tetapi 5 ahli parlimen mereka menyatakan sokongan kepada PMX. Siapa yang retak menunggu belah? Dia umpama sekarang ini, orang dok tuduh kita kata macam-macam. Rumah kau nak ubah. Tapi sekali tengok rumah dia yang sengit sebelah.